Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. So, pada hari ini cikgu akan membincangkan bab 1 yang bertajuk nombor nisbah. So, pada slide ini kita akan cover pada dua bahagian, iaitu 1.1 tajuk dia ialah integer dan 1.2 operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. So, kita tengok terlebih dahulu 1.1 integer. Okay, apakah nombor positif dan nombor negatif? Okay, sebelum itu kita tengok dulu standard pembelajaran. Kita nak mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar. Okay, kita ada 3 contoh di sini. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, lift naik 2 tingkat ditulis sebagai positif 2 atau 2. Jadi lift yang naik ke atas kita akan tulis sebagai positif 2 ataupun 2 sahaja, tak perlu tulis tambah ataupun positif di depan. Okey, lift yang turun. Okey, yang turun 1 tingkat ditulis sebagai negatif 1. So, pelajar perlu ingat kalau naik dia akan jadi positif, kalau turun dia akan jadi negatif. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, suhu di gurun ialah 45 darjah dan ditulis sebagai 45 tambah 45 ataupun 45. So, bila suhu panas, suhu di gurun panas lah. So, kita akan tulis tambah 45 ataupun 45. Okey, contoh yang berikutnya, suhu glasier ialah 10 darjah Celsius di bawah 0 darjah Celsius dan ditulis sebagai negatif 10. Okey, so ingat glasier ni adalah kawasan yang ada yang berais. Nampak penguin ni kat sini, nampak dia punya ais ya. So, kawasan yang berais, kawasan salji, kita akan tulis negatif 10. Kalau kawasan panas, kita akan tulis positif. Contoh dekat sini 45. So, apakah yang dimaksudkan dengan nombor positif dan nombor negatif? So, nombor yang ditulis dengan tanda tambah atau tanpa tanda tambah. Okey, misalnya tambah 2, tambah 45. Okey, atau 2 ataupun 45 dikenali sebagai nombor yang positif, nombor positif. Okey, manakala nombor yang ditulis dengan tanda negatif, misalnya negatif 1, negatif 10 dikenali sebagai nombor negatif. So, kita tengok lagi contoh. Okey, yang pertama kereta A bergerak 40 meter ke kanan. 40 meter ke kanan. Manakala kereta B bergerak 50 meter ke kiri. 50 meter ke kiri. A bergerak ke kanan iaitu 40 meter. Manakala B bergerak ke kiri. Berapa? Iaitu 50 meter. Wakilkan pergerakan kereta A dan kereta B dengan nombor positif atau nombor negatif. So, kereta A dia bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan dia mesti positif. So, bila kita nak wakilkan dia akan jadi positif 40 meter. Okay. Kereta B ke kiri. Bila ke kiri dia akan jadi negatif. So, kita wakilkan dengan negatif 50 meter. So, ingat kanan mesti positif, kiri mesti negatif. So, kita tengok pula situasi yang lain. Okey, bagi setiap situasi yang berikut, wakilkan dua perubahan yang bertentangan dengan menggunakan nombor positif dan nombor negatif. So, kita tengok kapal terbang ini berada di bahagian atas. Atas mesti positif. So, bila kita wakilkan, dia akan jadi positif 1000 meter. Okey, tengok kapal selam. Kapal selam ni dia duduk kat bawah. Dekat bawah dia mesti negatif. So, bila kita wakilkan, dia akan jadi negatif 250 meter. So, kita tengok satu lagi contoh. Kat sini ada keuntungan RM2000. Kemudian kita ada kerugian RM500. So, keuntungan dia meningkat. Meningkat nampak tinggi dekat atas. Kerugian dia menurun. Nampak arrow dia dekat bawah. So, keuntungan bila kita nak wakilkan
Dia mesti positif. Untung mesti positif. So, positif 2,000. Manakala kerugian, kerugian dia akan jadi negatif. Maka negatif 500. Sekarang kita sambung kepada apakah integer? So, sekarang kita tengok standard pembelajaran adalah kita nak mengenal dan kita nak memerihalkan integer. So, kita tengok aktiviti penerokaan yang pertama untuk kita kenal pasti apakah dia integer. Tengok. Integer kami ialah integer negatif. Seterusnya apa ni? Sifar. Kami juga integer. Kemudian kita tengok lagi. Kami ialah integer positif. Nombor 4 dan juga nombor 6. Tambah 7. Positif 7 atau positif 9. Kami ialah integer positif. Kemudian kita tengok ini adalah pecahan 1/2 dan negatif 3/4. Kami bukan integer. Dan yang akhir sekali nombor perpuluhan 0.8 dan juga 2.5. Kami bukan integer. So, daripada aktiviti penerokaan ini, apa yang kita dapat simpulkan? Apakah dia integer? So, integer ialah kumpulan nombor yang merupakan nombor bulat positif dan nombor bulat negatif. Termasuklah sifar. Nombor yang merupakan nombor bulat. Nombor bulat positif, nombor bulat negatif termasuklah sifar. Ini bermaksud pecahan dan juga perpuluhan bukanlah integer. So, kita tengok contoh yang kedua. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah integer ataupun bukan. So, daripada hasil penerokaan yang pertama, kita sepatutnya dah boleh tahulah. 15. Integer tak? Nombor bulat positif. So, dia adalah integer. 23. Integer tak? Integer sebab nombor bulat positif. Negatif 3.4. Perpuluhan integer tak? Bukan kan? Negatif 76. Integer tak? Integer sebab dia nombor bulat negatif. 0 termasuk tak dekat dalam integer? Termasuk pecahan. Integer tak? Bukan. Positif 6. Integer tak? Integer. Kemudian kita tengok lagi. Perpuluhan 0.88. Bukan integer. Fraction pun bukan integer. Kemudian kita ada 300, 1 nombor bulat positif dan negatif 239. So, ini adalah nombor integer. Yang mana bukan integer? Yang mana bukan integer? Yang bukan integer ialah nombor negatif 3.4, 1/2, 0.88, negatif 4/5. So, ini adalah nombor bukan integer. Kemudian kita tengok latih diri 1.1b. Dalam jadual yang berikut, tandakan right bagi nombor yang merupakan integer dan pangkah bagi nombor yang bukan integer. So, yang ni integer tak? Bukan. So, yang ni integer, negatif 24, 35 juga integer. 6.7 bukan integer, negatif 29 integer, 900 integer, ini nombor perpuluhan bukan integer, 72 integer, ini pecahan bukan integer, 0 juga integer. So, senang je kan untuk kita kenal pasti nombor integer. So sekarang kita nak tengok pula bagaimana anda mewakilkan integer pada satu garis nombor. Standard pembelajaran kita ialah mewakilkan integer pada garis nombor dan membuat perkaitan antara nilai integer dengan kedudukan integer tersebut berbanding integer lain pada garis nombor. So, kita tengok hasil daripada aktiviti penerokaan yang pertama. Didapati bahawa integer positif
ialah integer yang lebih besar daripada sifar, manakala integer negatif ialah integer yang kurang daripada sifar. Okey, jika arah ke kanan dianggap sebagai positif dan arah ke kiri dianggap sebagai negatif, maka bagi integer yang positif, semakin besar nombor itu lebih daripada sifar, maka semakin jauh kedudukannya ke kanan pada garis nombor dan semakin besar nilainya. Bagi integer negatif, semakin besar nombor itu kurang daripada sifar, maka semakin jauh kedudukannya ke sebelah kiri pada garis nombor dan semakin kecil nilainya. So, kita tengok contoh di sini. 3 bermaksud lebih 3 daripada sifar. Dia lebih 3 daripada sifar. 2 bermaksud lebih 2 daripada sifar. Lebih 2 daripada sifar. 1 bermaksud lebih 1 daripada sifar. Kita tengok pula bahagian nombor negatif. Negatif 3 bermaksud kurang 3 daripada sifar. 1, 2, 3. Negatif 2 bermaksud kurang 2 daripada sifar dan negatif 1 bermaksud kurang 1 daripada sifar. Sekarang kita tengok contoh 3. Lengkapkan garis nombor dengan nombor yang berikut. So, kita nak letakkan nombor yang telah diberikan, iaitu negatif 36, negatif 6, negatif 36 di dalam garis nombor ini. So, yang pertama kita tengok apa yang diberikan adalah negatif 12. Kemudian diberikan satu garis nombor yang kosong, ada 4 kotak. Ini bermaksud ini bermaksud yang belah sini mungkin positif, mungkin negatif. So, kita tengok dulu pada nombor yang telah diberikan, nombor yang nilai dia besar, iaitu 6 dan negatif 6. So 6 dan juga negatif 6. Kita ada 2 kotak dekat sini. Nak letak mana dulu? Semakin ke kanan dia adalah semakin besar nilai dia ataupun semakin positif. Sebab ada satu nombor positif dekat sini, kita letak 6 di depan sekali. Kemudian negatif 6. Negatif 6 kita letakkan di sini sebab dia kedua besar. Kemudian negatif 12. Seterusnya yang tinggal negatif 30 dan negatif 36. Mana satu nak letak? Kita akan letakkan nilai yang besar sikit. Besar sikit, iaitu negatif 30 di sini. Kemudian nilai yang paling kecil iaitu negatif 36 di bahagian hujung sekali. So, kita akan dapat negatif 36. Nilai dia paling kecil. Kemudian negatif 30. Kemudian negatif 6 di sini dan 6 di sini. Kita tengok lagi. Lengkapkan setiap garis nombor yang berikut. Yang ni dia tidak berikan nombor. So, kita kena fikirkan apa dia punya pola. Kita ada 12, tempat kosong negatif 4, tempat kosong 4 dan juga tempat kosong. So, apa agaknya nilai di bahagian tengah? Nilai di bahagian tengah dia adalah, sebab dia negatif 4, 4. So, nilai di bahagian tengah dia adalah sifar. So, pola dia apa? Tambah 4. Pola ini kamu akan pelajari nanti ya. So jarak antara dua sengatan ni adalah 4. Jadi dekat sini berapa agak nilai dia? Mestilah 8. Pola dia tambah 4. So 8. Dekat sini sifar negatif 4. So dekat sini pun tambah 4. Sini pun tambah 4. Negatif 12 tambah 4, kita akan dapat negatif 8. Negatif 8 tambah 4 pun kita akan dapat negatif 4. So dekat bahagian bawah, kita tengok dekat bahagian bawah. Berapa beza antara negatif 24 dengan negatif 32? Dekat sini kita akan dapat beza dia adalah 8. So pola dia, garis nombor ni, jarak antara ini ke sini adalah 8. Jadi semua 8 lah. So sekarang kita dah dapat 8. So negatif 24 tambah 8, kita akan dapat negatif 16. Negatif 48, kita kena tolak lah dengan 8 ini. So kita akan dapat nilai di sini iaitu negatif 56.
Negatif 48 tambah 8, so kita akan dapat negatif 40. Okey, bagaimana anda membanding dan menyusun integer mengikut tertib? So, standard pembelajaran kita ialah membanding dan menyusun integer mengikut tertib. So, contoh 4, banding dan susun integer satu garis nombor, satu nombor yang telah diberikan, iaitu negatif 3, 4, 2, negatif 5, 6, 0, negatif 1 mengikut tertib menaik. Dan satu lagi, negatif 4, 3, 2, 5, negatif 2, negatif 1, negatif 5 mengikut tertib menurun. So, yang pertama, kita nak banding dan menyusun integer ni dekat dalam bentuk garis nombor. So, saya dah buat garis nombor di bawah ini. So, macam mana kita nak bandingkan? Dia nak tertib menaik. So, kita tengok dekat garis nombor, ni lah apa yang paling kecil. Pastilah nombor negatif. So, negatif 3, negatif 5, negatif 1. So, nombor negatif yang paling kecil adalah negatif 5. So, kita letak di sini. So, negatif 5, negatif 4. Kat sini berapa agaknya? Negatif 3. Sebab beza dia adalah 1. Okay, negatif 3. Kemudian negatif 2. Kemudian negatif 1. Okay, kemudian dekat sini ada tak dibagi sifar? Okay, sifar. So, 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Okay. Seterusnya yang kedua, dia suruh kita banding. So, tertib menaik dekat sini ialah negatif 3, negatif 5, negatif 3, negatif 1, sifar 2, 4 dan juga 6. So, sekarang kita tengok yang kedua. Yang ni kita nak tertib menurun. So, tertib menurun pastilah nombor apa? Tapi kamu tengok dia punya anak panah anak panah dia ke sini. Anak panah dia ke sini. Bermaksud nombor dia daripada kecil ke besar lah. Sebab anak panah dia di sini di belah sini nampaknya. Okey, so nombor untuk tertib menurun yang paling kecil sekali dekat sini adalah nombor berapa? Negatif 5. Okey, so negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 1, negatif 2. Okey, kemudian kita ada negatif 1. Okey, kemudian kita ada sifar 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Okey, so tertib menurun ialah dia mesti mula daripada nombor yang besar lah sebab dia menurun. Okey, 5, 3, 2, negatif 1, negatif 2, negatif 4 dan juga negatif 5. Okey, sekarang kita tengok 1.2 operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. So, standard pembelajaran kita ialah menambah dan menolak integer menggunakan garis nombor atau kaedah lain yang sesuai. Seterusnya, membuat generalisasi tentang penambahan dan penolakan integer. So, bagaimana anda menolak dan menambah integer? Okay, hasil daripada aktiviti penerokaan 3, dapatan pada satu garis nombor ialah bagi operasi penambahan, integer positif diwakili pergerakan ke sebelah kanan. Nampak ni, penambahan integer positif gerak ke sebelah kanan. Manakala integer negatif diwakili pergerakan ke sebelah kiri. Nampak? Pergerakan integer negatif bagi penambahan, dia akan bergerak ke sebelah kiri. Kita tengok pula penolakan. Untuk penolakan integer positif diwakili pergerakan ke sebelah kiri. Manakala integer negatif diwakili pergerakan ke sebelah kanan. So sekarang kita tengok contoh bagi soalan. Contoh yang kelima, selesaikan 8 ABCD lah semua. So kita tengok salah satu. Penyelesaian kalau kita menggunakan kaedah yang biasa, 8 tambah 3. So dia melibatkan integer positif. So 8 tambah 3, seperti biasa kita akan dapat positif 11. So kalau dekat dalam bentuk garis nombor, macam mana kita nak
Okey, macam mana kita nak buat? Nampak ya, penambahan integer positif diwakili pergerakan ke sebelah kanan. So dia akan bergerak ke sebelah kanan sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. So jawapan dia adalah 11. So kita tengok soalan B. 5 tambah negatif 2. So kita akan dapat 5 tambah tolak akan jadi tolak. So kita akan dapat 3. Okey, bagaimana kita nak selesaikan mengikut garis nombor? So kita tengok penambahan integer negatif. Penambahan bagi integer negatif diwakili pergerakan ke kiri. So pergerakan dia ke kiri sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali. So dia akan bergerak 2 kali. 1, 2. So jawapan dia positif 3. So kita tengok pula contoh C. 2 tolak dengan positif 4. So kita akan dapat 2 tolak dengan 4. Tolak tambahkan jadi tolak. So kita akan dapat negatif 2. So dalam bentuk garis nombor, nampak penolakan. Penolakan integer positif. Penolakan integer positif diwakili pergerakan ke kiri. So dia akan bergerak ke kiri. Berapa kali? 4 kali. 1, 2, 3, 4. So kita akan memperolehi negatif 2. So kita tengok soalan yang akhir. Negatif 1 tolak negatif 4. So kalau kita pakai kaedah biasa, kita akan dapat negatif 1 tolak-tolak akan jadi tambah. So kita akan dapat positif 3. Kalau bentuk garis nombor, dia melibatkan penolakan integer negatif. So gerak ke kiri ke kanan? Dia akan bergerak ke kanan. So kita tengok berapa kali dia bergerak? 4 kali. 1, 2, 3, 4. So jawapan dia adalah 3. Okey, seterusnya, bagaimanakah anda mendarab dan membahagi integer? So, standard pembelajaran kita adalah mendarab dan membahagi integer menggunakan pelbagai kaedah. Seterusnya, membuat generalisasi tentang pendaraban dan pembahagian integer. So, di sini kita nak tengok operasi dan tanda hasil darab. So, kalau positif dengan positif, hasil dia adalah positif. Positif, negatif, negatif, positif, hasil dia adalah negatif, negatif. Kalau negatif dengan negatif, dia akan jadi positif. Bagi bahagi pun sama macam darab. So, kita tengok contoh 6. Okey, nilaikan setiap yang berikut. So, tengok dekat sini negatif 5 dan negatif 4. So, negatif dia akan jadi apa? Positif. So, dia akan jadi positif. 5 darab 4, 20. So, dia akan jadi positif 20. Okey, so kita tengok B pula. Negatif dengan 4 ni tak ada tanda bermaksud positif lah. Negatif dan juga positif. So, dia akan jadi negatif. Okey, 6 darab 4 dia akan jadi negatif berapa? 24. Kita tengok soalan C. Okey, 6 bahagi dengan negatif 2. So, 6 ni adalah positif. Jumpa dengan negatif, dia akan jadi negatif. 6 bahagi 2 akan dapat 3. So, untuk D, negatif 12 bahagi negatif 2. So, dia akan jadi positif. So, positif kita tak perlu tulis lah. So, 12 bagi 2 akan dapat 6. So, inilah dia punya jawapan. Okey, sekarang ni kita nak tengok bagaimanakah anda membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi integer. So, ingat, gabungan operasi bagi integer yang pertama perlu buat tanda kurungan. Kemudian kita tengok ada tak operasi darab atau bahagi dari kiri ke kanan. Okey, kemudian tambah ataupun tolak juga dari kiri ke kanan. So, standard pembelajaran kita ialah membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi integer mengikut tertib operasi. So, tengok tip Bestari. Okey, tanda kurung juga digunakan sebagai tanda-tanda untuk pendaraban.
So kita tengok contoh yang ke-7. Dia melibatkan gabungan operasi darab dan juga tambah, dan kita ada kurungan. So nak buat yang mana dulu? Kita buat terlebih dahulu operasi yang melibatkan kurungan. So negatif 8 darab dengan negatif 2 tambah 3, kita akan dapat 1. So negatif 8 darab 1, kita akan dapat negatif 8. Okey, seterusnya adalah contoh B. 7 tambah 2 kurungan negatif 3. So kita nak buat yang mana dulu? Tengok tanda kurung juga digunakan sebagai tanda untuk darab. So tanda kurung ini bermaksud darab. So nak buat yang mana dulu? Buat yang darab terlebih dahulu. So 7 tambah 2 darab dengan negatif 3. So kita akan dapat 7 tambah positif negatif akan jadi negatif 6. So 7 tambah tolak 6 akan jadi 7 tambah tolak, dia akan jadi tolak 6. So kita akan dapat 1. So kita tengok contoh C pula. 4 tolak 12 bahagi 2 tambah 1. So dekat sini, okey, dari kiri ke kanan kita nampak ada tanda bahagi. So kena selesaikan terlebih dahulu yang bahagi lah. Okey, so 4 tolak 12 bahagi dengan negatif 2. So kita akan dapat negatif, tetap sama negatif sebab kita tak ambil yang ni lagi kita buat yang dekat dalam kurungan dulu. Dia akan jadi negatif lah. So 12 bahagi dengan 2 akan dapat 6. So tambah dengan tolak akan jadi tolak 1. So kamu tengok dekat sini tolak dengan tolak dia akan jadi apa? 4 tolak-tolak dia akan jadi tambah. Tolak-tolak dia akan jadi tambah 6 tolak 1. So yang ni kita buat dari kiri ke kanan lah, sebab dia melibatkan operasi tambah dan juga tolak. 4 tambah 6 10 tolak 1. So kita akan dapat 9. Okay, satu lagi adalah operasi bahagi. Nak tengok macam mana nak buat bila dia melibatkan operasi pembahagian. Okey, bila dia melibatkan operasi bahagi, kita selesaikan dulu bahagian atas dan juga bahagian bawah. So bahagian atas dia negatif 12 tambah tolak akan jadi tolak 16. Okey, bagikan dengan tolak 22 ataupun negatif 22 tolak akan jadi tambah 24. So dekat sini boleh selesaikan. Negatif dengan negatif, nombor dia kita akan tambah. So dia akan jadi negatif 28. Bahagikan dengan negatif positif. Operasi dia akan jadi tolak. Nombor yang besar 24, kita akan tolak nombor yang kecil 22. So kita akan dapat 2. Tanda dia dekat sini kamu tengok dekat nombor yang besar ni, tanda dia apa? Positif. So dia positif lah. Positif 2. So kita tak nak tulis positif kat depan ni. So negatif 28 bahagi dengan 2. So kita boleh matikan jadi 14. So jawapan dia adalah, nampak negatif, jangan terlupa nak tulis negatif 14. Negatif 14. So itu adalah dia punya jawapan. Bagaimanakah anda menghuraikan hukum operasi aritmetik? So standard pembelajaran kita ialah menghuraikan hukum operasi aritmetik, iaitu kita nak tengok hukum identiti, hukum kalis tukar tertib, hukum kalis sekutuan dan hukum kalis agihan. So apa dia hukum kalis tukar tertib? Bagi semua nilai A dan juga B, A tambah B sama dengan B tambah A. A darab B sama juga dengan B darab A. Nampak penambahan dan pendarapan. Dia mematuhi hukum kalis tukar tertib. Bagi semua nilai A, B, C, kita tengok dekat sini penambahan dan pendarapan
dikatakan mematuhi hukum kali sekutuan. Apa dia hukum kali sekutuan? Kita sekutukan nombor tersebut. Contoh A tambah B kurungan tambah C. Kita boleh buat A tambah B kurungan tambah dengan C. Nampak? Okey, ataupun A darab B darab C, kita boleh tukar A darab B darab C. Okey, seterusnya kita nak tengok hukum kalis agihan. Okey, bagi semua nilai A, B, C, A darab B tambah C kurungan, dia boleh jadi A darab dengan B tambah A darab dengan C. Ataupun A darab B, A darab B tolak C, iaitu A darab dengan B tolak dengan A darab dengan C. Okey, penambahan dan penolakan dikatakan mematuhi hukum kalis agihan. Dan sekarang yang akhir sekali ialah hukum kalis identiti. Okey, A tambah sifar sama dengan A darab sifar sama dengan sifar. A darab 1 sama dengan A. A tambah tolak A, dia akan jadi sifar. A darab 1 per A, so dia akan jadi 1. Okey, penyataan ini disebut sebagai hukum identiti. So, kita nak tengok bagaimanakah anda menghitung dengan efisien. So, kita akan gunakan pengiraan efisien dengan menggunakan hukum operasi asas aritmetik. So, selesaikan step berikut dengan pengiraan efisien, bermaksud kita menggunakan hukum kalis tadi. So, kita tengok contoh 29 campur dengan 38 campur dengan 2. So, di sini kita akan menggunakan hukum kalis sekutuan. Okey, 29 tambah. Okey, 38 dan juga 2 ni kita akan gabungkan. Sebab dia lebih mudah untuk kita selesaikan. So, ini adalah hukum kalis sekutuan. Kita sekutukan dia. So, 29 kita tambah dengan 38 campur 2, 40. So, lagi senang untuk kita selesaikan. So, kita akan dapat 69. Okey, kita tengok pula soalan B. Okey, 2 darab 24 darab 5. Macam mana nak selesaikan pendaraban ni dengan mudah? So, kita buat hukum kalis tukar tertib. Di mana kita nampak lebih mudah kalau kita darabkan 2 dengan 5. So, kita buat 24 ni di depan, dan darab dengan 2 ni kita bawa kat belakang. 2 darab dengan 5. So, ini adalah hukum kalis tukar tertib. Sebab kita tukarkan dia punya kedudukan. So, 24 darab dengan 2 darab 5, 10. So, lebih mudah untuk kita selesaikan. Kita akan dapat 240. Okey, sekarang kita tengok soalan C. 7 darab 3040. So, di sini kita akan menggunakan hukum kalis agihan. So, macam mana kita nak buat? 7 darab dengan 3040. So, kita akan agihkan nombor 3040 kepada 3000 tambah dengan 40. Okey, kemudian kita akan darabkan satu persatu, iaitu 7 darab 3000. Kemudian kita tambahkan dengan 7 darab dengan 40. Okay, sebab itu nama dia hukum kalis agihan. So, 7 darab 3000 kita akan dapat 21,000. Tambah dengan 7 darab 40, kita akan dapat 280. So, kita akan dapat hasil dia 21,280. So, apabila kita menyelesaikan satu masalah, lebih mudah apabila kita menggunakan hukum kalis ini. Itu sebab itu kita namakan dia pengiraan secara efisien. So, sekarang kita nak tengok contoh soalan penyelesaian masalah. Okay, so standard pembelajaran kita adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan integer. So, macam mana kita nak menyelesaikan masalah? Okay, so soalan ni saya ambil daripada buku teks. Zon aplikasi matematik, tunggakan kad kredit Roman ialah 230. So, tunggakan bermaksud dia tak bayarlah kad kredit. So, kita keluarkan dia punya maklumat. Okay, tunggakan dia ialah 230, bermaksud kita terus tulis negatif 230. Okey, dia menggunakan kad kreditnya untuk membuat bayaran bagi 3 buku yang berharga 120 setiap satu. So, dia guna kad kredit untuk beli buku. So, buku dekat situ dia beli 3. Setiap satu dia kata 120. So, 120 darab dengan 3 lah, sebab dia beli 3 buku. So, kita akan dapat
360. Positif ke negatif? Negatif, sebab dia pakai kad kredit. Okey, seminggu kemudian akaun kad kredit dikenakan faedah. So kena pula faedah sebab dia dah menggunakan kad kredit tersebut. Faedah dia akan jadi negatif. Negatif 3. Dan Luqman membuat bayaran balik, kemudian dia ada buat bayaran. Bayaran positif ke negatif? Positif. 400. Okey, terangkan sama ada Luqman. So dia menjelaskan atau tidak hutang kad kreditnya. So dekat sini kita terus tengok. Okey, baki akhir kad kredit sama dengan kita tambahkan semua maklumat tersebut. Negatif 230. Okey, negatif 360. Kemudian dikena kaedah pula, faedah RM3 dan dia buat bayaran 400. So bila kita selesaikan, kita akan mendapat jawapan dia negatif 193. Negatif. So bermaksud dia jelaskan tidak dia punya kad kredit? Dia masih lagi belum menjelaskan hutang dia, kerana masih ada tunggakan. Negatif ini sebanyak RM193. So dia masih belum menjelaskan hutang sebanyak RM193. So kita tengok rumusan daripada bab ini. Nombor nisbah kamu telah mempelajari apakah ada integer, pecahan dan juga nombor perpuluhan. Ini adalah contoh integer positif, sifar dan juga integer negatif. Kemudian kita ada pecahan positif, pecahan negatif dan juga perpuluhan positif dan juga perpuluhan negatif. So yang ni kita akan tengok nantilah nombor perpuluhan dan juga pecahan. Okey, sampai di sini saja. So kita berjumpa lagi untuk subtopik berikutnya. Assalamualaikum dan bye bye.